habis londeh semua benda yang aku dapat tahu. Aku dapat tahu banyak. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So, hari ni sebenarnya Zaf nak buat penerangan SOP sebenarnya untuk pergi ke Pawang Gong Wayang. Sebab semalam baru dapat semua PDF file SOP untuk ke Pawang Gong Wayang untuk fasa 1 sampai fasa 4 kan. Cuma sebelum aku go on with the details, sebenarnya perbezaan dengan SOP PKPP yang lepas tak banyak beza pun. Ada certain yang memang agak obvious berbeza, cuma dia tak banyak. So aku dah rangkumkan ke dalam jadual ni, okay. But then aku just nak, sebelum aku pergi in depth of apa yang berbezanya SOP sekarang ni dengan SOP yang dulu, aku nak luahkan perasaan. Nak kata hampa tu tak juga, sebab hari tu dia baru announce. Tapi selepas announce tu, banyak benda yang aku nampak tak sedap lah. Tak sedap sebab benda ni bila benda ni berlaku, kau boleh nampak yang industri perfilman Malaysia ni bukan sahaja daripada segi industri filem tempatan, tetapi daripada studio-studio luar yang memasukkan filem-filem daripada luar. Benda ni nampak, wow, habis londeh semua benda yang aku dapat tahu. Aku dapat tahu banyak benda weh. Aku cuak sebenarnya ni, sebab aku nampak macam, ish, apa teruk sangat ni. Ada macam tu. Sebab kau bayangkan, announcement untuk kebenaran panggung wayang beroperasi adalah pada hari Selasa. Hari Selasa tu ada announce Khamis ni panggung wayang dibenarkan untuk dibuka. Okay. So sepatutnya dah ready kan lah. Dah ready. Sinema pun terus on je lah. Tapi sebenarnya sinema tak boleh nak buka. Sebab SOP tak ada lagi. Kau nak tahu SOP keluar bila? The next 2 days. Hari Sabtu baru keluar. Okay, fine. Okay, tak apa. Disebabkan SOP tu dah keluar hari Ahad. Mungkin minggu ni akan keluar. Mungkin minggu ni, okay, sinema akan dibuka. Tapi di sebalik kegembiraan kita menyambut, okay, satu usaha yang sangat murni daripada YB Anwar Musa, sebenarnya minggu depan pun technically diorang tak boleh nak tayangkan filem-filem yang baru keluar. Sebab banyak agensi-agensi di dalam kerajaan ni, aku hanya umumkanlah dalam kerajaan ni, banyak agensi, banyak tau, dia bukan satu je, banyak agensi dalam kerajaan ni yang tidak prepare, tidak ready untuk meluluskan ataupun membenarkan kebanyakan filem-filem yang baru. Mungkinlah aku boleh expect that this week, okay, kalau Pawagam buka sekalipun, diorang akan tayangkan filem-filem yang sebelum kita kena lockdown dulu. Okay? Sebab filem-filem yang sepanjang kita kena lockdown tu, memang diorang tak dapat nak bawa masuk ke dalam. Sebab diorang tak ada ni, macam satu pasport lah untuk diorang tayangkan, okay, di dalam Malaysia. Bila aku dapat tahu banyak benda yang tak sedap didengar ni, okay, yang public tak boleh nak tahu, aku jadi macam, ish, teruk gila. Industri filem filem yang antarabangsa tapi dalam Malaysia punya. Sebab aku ingatkan tempatannya dah teruk, rupanya international pun lagi jahanam. Sebab kebanyakan agensi-agensi ni beroperasi secara work from home. Apabila work from home, diorang tak boleh nak tengok filem yang dipaparkan di skrin besar dekat dalam studio diorang sahaja. So takkanlah nak bagi digital copy kepada pelulus-pelulus yang meluluskan filem-filem ni semua. Nanti dia ada bahaya daripada segi cetak rompak. So nak tak nak kena tunggu diorang masuk office, dan ada certain agency yang tak buka pun. Terbalik aku dia. Bila aku dengar tu, aku gelak tau, macam, hah? Seriously? Sebab announcement yang dilaksanakan pada hari Selasa ke minggu lepas tu, dia hanya announce je. There's no plan of heading towards reopening the cinema. There's no basic plan. There's no structure. So bila aku dengar tu, aku jadi macam, babi kena kencing lagi ke sial. Seolah-olah macam dia announce hari tu macam untuk menyedapkan hati penonton-penonton sahaja. Sedangkan hakikatnya filem tu tak boleh nak ditayangkan pun pada minggu ni ataupun minggu depan. Mungkin hujung bulan ni mungkin boleh, tapi itu pun disebabkan desakan ataupun push daripada studio-studio di dalam Malaysia. Aku bukan backup sinema ataupun studio ke apa ke, tapi disebabkan benda ni aku nak tengok filem daripada diorang, tapi diorang tak boleh nak tayangkan kepada kita sebab benda tak lulus. Aduh, kelakar bodoh. Bila aku dapat tahu spill the tea ni, dia macam, wow,
Aku ingatkan filem-filem tempatan je dah jahanam. Filem luar negara pun masalah masuk Malaysia. Dia jadi macam tak sedap lah. Sebab kalau aku difahamkan Indonesia, diorang dah announce pawagam dibuka. Dan Shang-Chi, filem yang dekat US tengah hype gila babi, dah ditayangkan akan ditayangkan dalam minggu ni ke minggu depan. That's how fast they were. So aku macam tak tahulah, aku mengharapkan agar benda ni cepatlah berlaku. Janganlah sampai aku orang biasa ni pun aku dapat tahu the dirty business behind all of this. Okay, aku just nak tengok filem tu. Aku tak nak tahu pasal benda-benda ni semua. But anyway, SOP. Okay, tentang aku akan, okay, let's put aside that weird and benda yang aku actually aku tak boleh nak cerita pun detail-detail semua kan, tapi aku just nak bagi tahu kat korang, kita hanya perlu bersabar je sebab diorang pun tak boleh nak buat apa-apa. Ini semua adalah ketentuan kerajaan. Dah macam ketentuan Tuhan pula kan. Adalah ketentuan mereka yang meluluskan semua benda ni. Anyway, SOP. Okay, aku dah go through 32 page of SOP yang dikeluarkan oleh MKN tentang ni lah pelan pemulihan negara fasa 1 sampailah fasa 4. Apa berbeza dia dengan SOP sewaktu sinema dibuka pada waktu PKPP dulu. Okay, kan dulu kita ada kan. Okay, video dia pun aku ada buat tentang prosedur daripada mula sampailah habis kototong wayang tu. Aku ada buat video tu. Korang boleh tengok video tu kat sini. So berbeza dia adalah, yang pertama adalah waktu operasi. Okay, waktu operasi sinema dia bergantung pada tempat korang tau. Kalau negeri korang pada fasa yang pertama, korang kena ikut SOP pada fasa yang pertama. Which is fasa pertama, waktu dia adalah paling lewat, dia waktu operasi dia ditamatkan pada waktu 8 malam. Bermaksud mungkin the last show time yang available mungkin akan ada pada waktu 6. So technically 2 jam kan wayang tu ditayangkan pukul 6. Dah maghrib, siapa nak tengok siapa? Anyway, pukul 6. Ditutup pada pukul 8. Okay, itu untuk fasa 2, fasa pertama. Untuk fasa kedua pula dia orang extend kan sampai ke pukul 10 malam. Okay, waktu operasi. Dan untuk fasa yang ketiga dia extend kepada 12.30 malam. Dan untuk fasa yang keempat, aku tak tahu ada negeri yang dah fasa 4 ke. Okay, untuk kalau yang ada fasa keempat, diorang mengikut itu bergantung kepada sinema punya inilah waktu operasi. Okay, kalau sinema tu dibenarkan sampai pukul 3 sampai pukul 3 lah. Okay, sebab wayang pun ada yang midnight yang sampai movie 3 jam bagai semua kan. So itu bergantung. Okay, next adalah kapasiti dewan. Kapasiti dewan berbeza mengikut fasa. Fasa pertama adalah 50% daripada keseluruhan dewan ada tersebut. Okay, contoh. Dalam dewan tu ada 100 kerusi yang dibenarkan untuk dijual tiket, dan kerusi tersebut adalah sebanyak 50%, mungkin sebanyak 50 kerusi. Kalau 100 kerusi, 50 kerusi. That's as simple as that. Okay. Tetapi aku difahamkan dari daripada segi hall juga mereka telah cut down sebanyak 50%. Contoh, hall dekat sinema tu ada 20 hall. Yang boleh beroperasi adalah sebanyak 10 dan perlu bergili-gili untuk disanitizekan the hall tersebut. Okay, so dia orang bergili-gili hall. So benda tu aku tak nak cakap sebab benda tu dari segi sinema punya side. Tapi kita sebagai penonton kita kena tahu yang dalam hall tu 50% sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi daripada kerusi tersebut kan. Next adalah kebenaran untuk 17 tahun dan ke bawah. Untuk fasa 1, 2 dan 3 tidak dibenarkan langsung. Okay? Untuk mereka yang berumur 17 tahun dan ke bawah adalah disebabkan kebanyakan daripada mereka masih lagi belum dapat vaksin. Dan untuk fasa keempat baru itu pun dalam SOP tu diorang tak ada state adakah mereka dibenarkan ataupun tidak. Diorang cuma tak ada cakap je. So aku assume fasa 4 dibenarkan untuk mereka masuk. Tapi mungkin aku assuming that fasa 4 mereka telah fully vaksin lah kot. Okay? Mungkin dah capai herd immunity ke apa ke. But tapi itulah aku nak cakap yang 17 tahun dan ke bawah tidak dibenarkan untuk memasuki ke dalam premis panggung wayang. Tapi aku perasan satu benda kak, kenapa studio-studio di luar yang mengambil filem-filem daripada luar negara ni tayangkan juga filem-filem animasi yang untuk kanak-kanak pada waktu sekarang ni. Sebab dah lah filem tu dah backlog, benda filem tu dah keluar lama, tapi diorang nak tayangkan juga waktu sekarang ni. Aku macam, untuk apa? Bukannya ada pun kanak-kanak lah kan. Mungkin ada adult nak tengok kartun apa lah. Tak lah. But anyway, sambung semula. Do bear in mind that panggung wayang hanya beroperasi untuk pelanggan yang telah fully vaccinated sahaja. Okay? Kalau korang cucuk, contoh aku, Sinovac, aku dah cucuk
pada tarikh tersebut, dan 14 hari kemudian baru aku boleh dibenarkan untuk memasuki ke dalam premis program. Okay, so selain itu banyak je kau boleh tengok aku punya infografik tu. Di mana kerusi pasangan juga dibenarkan untuk dijual, tapi untuk pasangan dalam sama keluarga ataupun sama satu rumah. Okay? Contoh macam housemate kau ke apa ke, baru boleh. Tapi kena ada dokumen. So waktu kau nak masuk, kau kena tunjuk yang kau adalah pasangan yang sah ataupun kau adalah salah daripada rumah yang sama. So banyak cekadar tu. Tapi ada lagi satu benda yang aku perasan, tiket dibenarkan untuk korang beli di kaunter. Okay, counter available. Okay, tapi digalakkan untuk korang beli online. Tapi ada lagi satu benda yang aku rasa macam agak obvious berbeza dengan SOP yang dulu, adalah concession, tempat membeli makanan. Korang dah tak boleh beli secara walk-in makanan korang. Korang kena order online dan ambil sahaja di kaunter. Itu untuk general tau. Dia tak ada perbezaan daripada fasa 1 sampai fasa 4. Dia memang general. Kau tak boleh beli dekat kaunter. Kau kena beli online. Kau ambil makanan sahaja dekat kaunter. Dia jadi masalah apabila ada sinema-sinema yang kecil yang ada satu branch atau dua branch yang tak banyak branch. Diorang ni mana ada online beli combo dekat online. Diorang hanya ada pun diorang jual tiket online je, tapi itu pun tak banyak. Dan operasi diorang pun contoh, kalau mall tu ada 2 hall saja, dah cut down separuh hall. Separuh je daripada tu kan. Aku rasa diorang pun tak boleh nak cover diorang punya sewa elektrik ke apa kan. So benda tu aku jadi macam, mungkin untuk sementara waktu SOP ni aku tak pasti. But anyway, yang SOP tentang pembelian makanan semua tu, diorang kata boleh ni memohon untuk melonggarkan sedikit untuk SOP yang tersebut kan. But anyway, untuk pengetahuan audiens penonton biasa saja, korang boleh tengok video SOP PKPP aku dulu, dan perbezaan dia macam yang aku cakap tadi tu, ada beza sikit je. Okay, so aku harap aku dapat tonton Shang-Chi seawal yang mungkin, sebab bukan apa, aku nak bagi inilah mungkin aku punya thoughts kepada studio-studio besar ni. Aku bukan apa, aku nak tengok cerita-cerita yang baru keluar sekarang ni, yang baru keluar kat US dan perlu ditayangkan di dalam Malaysia as soon as possible, sebab aku nak elak benda ni dah jadi sendu. Bila dah jadi sendu tu, maksud dia seperti mana yang korang tahu, contoh Shang-Chi, diorang ada 45 hari selepas US release dan diorang akan keluar ke Disney Plus. Apabila keluar di Disney Plus, availability untuk benda-benda ni dicetak rompak memang sangat cepat. So aku kalau boleh, aku nak tengok cerita Shang-Chi ni supaya tak nak elakkan spoiler dalam 45 hari sebelum dia keluar kat Disney Plus US. Okay? Sebab sekarang ni kita, sepaham akulah, geng-geng yang cetak rompak ni semua, diorang tak ada lagi. Diorang tak ada yang HD untuk cerita Shang-Chi kan. So aku macam, tolonglah cepat keluar dalam 45 hari yang terawal ni kan. But anyway, aku just dapat mengharap saja. Black Widow hari tu pun dah terlepas kan. So Shang-Chi ni pun aku macam 50-50 je lah. Aku harap Eternals, Spider-Man No Way Home nanti dapat kita tengok di Pawagam as soon as possible lah. Janganlah kita kena spoil banyak benda wey. But anyway, itu saja aku punya video tentang luahan aku tentang apa yang berlaku sekarang ni. But anyway, apa pandangan you guys tentang SOP yang telah diberikan oleh pihak kerajaan ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zafran yang akan datang. Thank you.